Okay, so dalam video ni kita nak tengok pasal teori fotoelektrik Einstein. Okay, kalau korang tengok, ini adalah formula yang dia bagilah. E sama dengan W plus K max. Okay, kalau nampak macam complicated, tak apa. Kita tengok dulu situasi ni. Okay, kita ada satu foton. Foton tu adalah 10 Joule. So, foton tu dia bawa tenaga 10 Joule, lepas tu dia pergi dekat logam ni. Jadi dekat sini kita perlukan 3 Joule untuk keluarkan elektron. Okay, kita ada 10 Joule, bayangkan RM10 lah. Okay, lepas tu kita perlukan RM3 untuk dia keluar. Jadi sekarang ni cukup lah kan? Okay, cukup lah duit kita untuk beli benda ni. Okay, so sekarang ni dah cukup. Tapi disebabkan kita dah pakai RM3, baki yang kita ada hanyalah RM7. So 7 Joule. Okay, so apa kaitan dengan formula tadi? So, tenaga foton kita adalah 10. Fungsi kerja, okay, dalam video sebelum ni kita dah tengok, fungsi kerja adalah 3 Joule. So, 3 lah. Tenaga yang diperlukan untuk keluarkan tu adalah 3 Joule. Jadi, 7 lagi tu adalah maksimum tenaga kinetik kita. Okay, maksudnya, fotoelektron ni akan keluar daripada permukaan logam dengan tenaga kinetik sebanyak 7 Joule. Okey, dari situlah datanya E sama dengan W plus K max. Okey, kat sini nampak macam senang. Memang senang pun. Sebab apa? Sebab semua tu nombor cikgu dah bagi secara ringkas. 10, 3, 7. Okey, tapi dalam soalan kadang-kadang dia akan tukar situasi. Okey, contoh dia tak direct bagi tenaga. Korang kena ingat tau, bila nak pakai formula ni, dia memang kena pakai dalam unit tenaga. Maksudnya sama ada Joule atau EV. Selain daripada tu tak boleh. Okey, kiranya kalau nak buat E sama dengan W plus K max, kena pastikan sama ada nilai korang dalam Joule atau dalam EV. Selain daripada tu, kalau dia bagi benda lain, tak boleh. Okey, jadi sekarang ni kena tahu nak tukar lah. Jadi macam mana nak tukar? So, kalaulah E, kalau dia tak bagi E. Okey, kalau dia bagi F. Jadi, untuk dapatkan E, buatlah E sama dengan HF. Okey, ataupun dia tak bagi F, dia bagi lambda. So, buatlah E sama dengan HC over lambda. Okay, dia tak bagi W. Dia bagi F naught. So, W sama dengan HF naught. Okay, so yang ni, semua ni korang dah belajar dekat dalam video yang sebelum ni. Pasal cara nak tukarkan kepada W dan E. Okay, ataupun mungkin dia tak bagi F naught, dia bagi lambda naught. So, pakailah W sama dengan HC over lambda naught. So, dekat situ nampak kita ada F lambda, F naught lambda naught. Kita boleh tukar dia kepada E dengan W. Dan ini ada, sebab kita nak tukar dia kepada unit tenaga. So, boleh jadi Joule, boleh jadi EV. By the way, kalau korang pakai formula yang bawah ni, nilai korang adalah dalam Joule. Okay. So, itu adalah cara dia lah secara umumnya. Jadi, kita try tengok. Okay, contoh, satu soalan dekat sini, apa yang dia boleh buat. Okay, dalam soalan ni dia kata, cahaya dengan frekuensi 8.3 kali 10 kuasa 14 Hz dipancarkan ke atas permukaan logam. Okay. So, contoh, lukis dulu. Kalau rasa macam alamak tak nampak tak apa, lukis dulu. So, cahaya datang. Cahaya ni datang dengan frekuensi 8.3 kali 10 kuasa 14. Okay. So, ada fotoelektron lah kan akan keluar. Lepas tu dia kata W sama dengan 4.6 kali 10 kuasa negatif 19 Joule. Okay. So, dia kata berapakah maksimum tenaga kinetik. Okay, so kita dah tahu dah kalau maksimum tenaga kinetik mesti E sama dengan W plus K max. Kan? Okay. So, sekarang ni E kita ada tak? Tak ada kan? Yang kita ada adalah W. Yang kita ada adalah W. So, 4.6 kali 10 kuasa negatif 19 plus K max yang kita tak tahu. So, dalam ni E tak ada. Tapi, ingat E boleh cari dua cara. Satu HF, satu lagi adalah HC over lambda. So, dalam soalan ni dia dah bagi kita F. Jadi, pakailah HF. Kan? So, H kita adalah 6.63 kali 10 kuasa negatif 34. Ini adalah kita punya H. Kita punya F adalah 8.3 kali 10 kuasa 14. Ini adalah F kita. Okay, jadi sekarang ni dah boleh kira. Okay, so tekanlah kalkulator korang. Okay, kejap. Cikgu dah kira. Allah. So, pengiraan itu akan dapat nilai sebanyak
kita punya K max akan jadi 9.029 kali 10 kuasa negatif 20 Joule. Macam tu. Okay. So, kita try lagi satu contoh soalan. Dia pusing-pusing kat situ je tau. Pusing-pusing kat situ je. Tapi korang kena pandai-pandai lah tukar setiap satu tu dalam unit tenaga. Okay, contoh kat sini dia kata frekuensi ambang bagi logam katod. Okay, tengok label tau. Frekuensi ambang adalah F0. Sebab tu kena bezakan siapa F, siapa F0. So, dia kata frekuensi ambang bagi logam katod adalah banyak ni. Cahaya yang ditujukan kepada katod mempunyai panjang gelombang macam ni. So, ini lambda sahaja, bukan lambda not. Sebab dia adalah panjang gelombang cahaya yang datang. Ini adalah frekuensi ambang. Sebab tu dia F0. Hitung tenaga kinetik maksimum. So, nampak je tenaga kinetik maksimum. Mesti E sama dengan W plus K max. Okay, kita lukis sekejap. Kita lukis dulu. So, bila kita lukis kat sini, kita tahu bahawa ada cahaya datang. So, cahaya tu bawa lambda 560 nanometer. Okay, lepas tu dia pun keluar. Dia keluar. So, dekat sini kita tak tahulah berapa K max dia. Tu yang kita nak cari. Okay, lepas tu kat sini F0 dia adalah 5.16 kali 10 kuasa 14 Hz. Okay, dekat dalam soalan ni, K max yang kita tak tahu. Memanglah tu lah yang kita nak cari. E pun kita tak ada. E kita boleh dapat daripada maklumat cahaya, iaitu lambda. So, E adalah HC over lambda. Okay, W kita boleh dapat daripada yang ada perkataan ambang. So, dalam kes ni, HF not. Bukan HF, HF not. Okay. Kejap, sabar. Frekuensi ambang. Betul lah. Okay, F not. Sebab tadi kita ada panjang gelombang cahaya untuk dapatkan E. So, ni HF not. Tambah dengan K max. So, H kita adalah, kat bawah ni kita tulis 6.63 kali 10 kuasa negatif 34. C kita 3 kali 10 kuasa 8. Bahagi dengan lambda. So, lambda kita adalah 560. Tapi jangan lupa kena tukar kepada meter. So, nano nak tukar kepada meter kali 10 kuasa negatif 9. Okey, lepas tu HF not kita 6.63 kali 10 kuasa negatif 34. So, F0 kita dia dah bagi 5.16 kali 10 kuasa 14. Okey, plus K max. Okey, jadi korang tekanlah kalkulator kat sini. So, bila tekan, sepatutnya lah kan. Sepatutnya nilai K max korang adalah 1.3071 kali 10 kuasa negatif 20 Joule. Okey, ini adalah contoh soalan yang seterusnya. Okey. So, ada lagi contoh soalan lain. So, kita buat satu yang nampak lain sikit daripada yang ni. Okay, tapi lain-lain dia pun, apa-apa pun dalam kepala korang, kena ingat bahawa kita tengah cari E sama dengan W plus K max. Okay, bila kita nak cari E sama dengan W plus K max tu, pastikan setiap satu unit dia adalah dalam unit tenaga. Tak kisahlah EV ataupun Joule. Okay, so, jom kita tengok contoh soalan dekat sini. Okay. Ini cikgu tak pasti dekat mana dia punya sumber soalan. Okay. Tapi soalan dia cakap ada satu cahaya biru. Cahaya tu sendiri panjang gelombang dia adalah 452 nm. Okay. So lambda tau bukan lambda not. Kenapa? Sebab lambda not adalah panjang gelombang ambang. Ada not tu yang kosong tu maksudnya ambang. Tapi dalam kes ni dia tengah cakap pasal cahaya tu sendiri. So lambda sahajalah. Okey. Lepas tu dia kata bila benda tu berlaku, fotoelektron terpancar dengan 0.75 elektron volt. Okey, so EV ni dia macam, okey, kalau untuk tenaga ataupun fungsi kerja dia ada dua unit. Dia ada joule, dia boleh jadi EV juga elektron volt. Tak kisahlah, dua-dua boleh asalkan unit kita sama. So, E sama dengan W plus K max. Okey, sekarang cikgu lukis dulu. So, cahaya tu datang. Cahaya tu datang dengan lambda sama dengan 452 nm. Okey. Bila fotoelektron tu keluar, kali ni dia tak tanya berapa tenaga kinetik tau. Dia bagi tahu bahawa tenaga kinetik dia adalah 0.75 elektron volt. Okey. Alright. So, sekarang ni diberikan, lepas tu dia tanya berapakah panjang gelombang ambang.
Okay, maksudnya sekarang ni, okay. E kita tak ada. Tapi kita tahu bahawa dia dah bagi, ni NM, sorry. Dia dah bagi kita lambda. So, maksudnya kita boleh pakai HC per lambda. Okay, lepas tu W pula. Okay, W pula adalah dalam kes ni dia nak panjang gelombang ambang. Okay, tapi tak apa. Kita tulis dulu W kat sini plus Kmax. Kmax kita adalah 0.75. Okay, so sekarang ni kenapa kita tak payah tukar unit? Sebab cuba tengok dekat sini diberi HC adalah benda ni. Okay, maksud ayat tu adalah tengok HC ni nombor dia kan. So 1.243 kali 10 kuasa 3. Maksudnya korang tak payah buat manual. Korang tak payah cari nilai H darab dengan nilai C dah. Tak payah. Pakai je apa dia dah bagi. Sebab dia dah cakap HC tu itu nilai dia. Okay, lepas tu lambda pun tak payah tukar kepada meter dah. Maksudnya boleh je terus tulis 452. Kenapa? Sebab tengok HC tadi unit dia adalah EV NM. Okay, lepas tu 452 pun unit dia NM. Jadi nampak kita terus dapat unit EV, elektron volt tu. Okay, point dia adalah kalau dia dah bagi HC tu dalam unit elektron volt nanometer, kita tak payah dah tukar kita punya lambda tu kepada meter. Kita pakai je apa yang dia dah bagi. Okay, so anyway, itu adalah kita punya HC per lambda. Sama dengan W plus 0.75. Okay, so yang ini korang tekan dulu kalkulator. Okay, so 1.243 eksponen 3 bahagi dengan 452. Okay, korang akan dapat 2.75. Sama dengan W plus 0.75. So W berapa? So W dapatlah 2. Tapi bukan tu soalan dia kan? Sebab soalan kata berapa lambda naught. Okay, kita dah ada W. So formula yang ada both W dan lambda naught adalah W sama dengan HC over lambda naught. So W kita adalah 2. Again, HC kita adalah benda ni sebab kita dah ada. Okay, 1.243 kali 10 kuasa 3 bahagi dengan lambda naught. Okay, so sekarang ni dapatlah lambda naught. Lambda naught adalah 1.243 kali 10 kuasa 3 bahagi dengan 2. Sekejap 1.243 eksponen 3 bahagi dengan 2. Korang akan dapat 621.5 dan terus unit dia adalah nanometer. Okay. So dalam soalan ni dia nampak macam complicated sikit. Tapi idea asas dia sama. So benda yang pertama sekali adalah kalau korang tahu ini pasal fotoelektrik, Einstein, tulis dulu formula ni. Pastikan korang tulis formula ni. Dan isi satu-satu maklumat untuk pastikan bahawa setiap satu tu unit dia adalah unit tenaga dan unit yang sama. Okay, kalau joule pakai joule. Kalau dalam kes ni dia pakai elektron volt. Okay, so itulah dia ceritanya pasal fotoelektrik. So, untuk video yang seterusnya, kita akan tengok sikit berkenaan dengan kita punya graf. Kita akan tengok sikit berkenaan dengan graf tenaga kinetik maksimum melawan frekuensi. Okay, kita akan tengok sikit berkenaan dengan yang ini. Okay, alright. So, terima kasih.